Okey, bismillahirrahmanirrahim. Akram, baca doa Akram. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma aftah alaina hikmaka wanshur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, so kita sambung kelas kita yang sebelum ni. Okey, iaitu kita tentukan dia punya domain, kita tentukan dia punya julat. Okey, berdasarkan graf kat sini. Okey, sebelum ni kalau awak tengok untuk domain, kodomain semua ni, bila dia bagi dalam graf, kita tulis je nombornya. Okey, domain iaitu apa yang ada pasti X. Okey, 1, 2, 3. Okey, dan domain ni kita ambil semua walaupun tak ada pasangan. Begitu juga dengan kodomain. Contohnya macam ni. Kodomain kita ambil semua 20, 10, negatif 10, negatif 20, negatif 30 semua kita ambil. Walaupun negatif 10 dan negatif 30 tiada pasangan. Kalau daripada arrow diagram lebih mudah untuk kamu lihat. Okey, pada graf pun okey. Domain iaitu yang berada di paksi X ambil semua. Kodomain semua yang berada di paksi Y. Okey. Jadi domain dan kodomain untuk soalan macam ni dia akan ditulis dengan nombor ataupun huruf. Dia bagi satu-satulah. Contohnya kat sini dia buat nombornya 1, 2, 3, 4. Dia bagi integer. Tetapi sekiranya soalan itu dalam bentuk graf. Okey, dalam bentuk graf. Apa maksud saya graf dekat sini? Okey, kalau awak tengok dekat sini, graf yang dibagi adalah linear graph ataupun quadratic graph. Maksudnya, domain dia berada, ambil nilai pasti X. Paling kecil 0, paling besar 5. Iaitu dari 0 sampai ke 5. So, bila dari 0 sampai ke 5, maka kita akan keluarkan dia kat sini. Cara penulisan bila dia nak nilai kodomain atau domain, kita tak lagi tulis macam yang tadi saya kata tulis satu-satu nombor, tetapi sebaliknya kita akan tulis dia dalam bentuk begini. Okey, kalau dia kata kat sini dia minta domain, dia katakan nyatakan julat. Julat ambil nilai pada paksi Y. Paling kecil 1, paling besar 11. 1, 11. Okey, kodomain jadi dia gunakan fx sebab ke atas ni fx. So tandanya begini, terus ambil. Maksudnya nombornya dari 1 hingga 11. Daripada sekecil-kecil nombor 1.1 ke 1.12 ke semuanya sekali. Okey, faham? Okey. Kalau domain pun sama. Kalau contoh dia tanya domain, maka domain seperti inilah, iaitu nombor paling kecil, nombor paling besar, iaitu daripada negatif 1 sampai ke 2. So kodomain dia kat sini dari negatif 7 fx sampai ke 5. Okey, ini semua kita dah buat kan? Jadi kalau awak tengok dekat sini, ni kita nampak nilai paling kecil, nilai paling besar. Itu awak punya kodomain. Okey, jadi dekat sini pun sama, kamu tengok je daripada graf. Okey, so yang ini sekarang awak tengok, dia kata nyatakan domain. Dia nak domain, saya dah sebut dah tadi. Jadi julatnya diberi. Julatnya diberi daripada negatif 3 sampai ke 0, maka domain kita adalah 0 sampai 3/2. 0 X sampai ke 3/2. So ingat, domain iaitu dipaksi X. Kodomain dipaksi Y. Faham? Clear? Boleh? Okey. Boleh cikgu. Okey, soalan ni semua ni senang lah. Okey, ni senang lagi. Okey, you tengok yang ini pun sama. Dia nak kamu ambil so domain daripada negatif 1, 3. Dari 0 sampai ke 8. Okey? So ni saya tinggalkan sebab ni pun mudah dan tengok hari tu. Okey, kita masuk yang ini hari ini. Iaitu dia kata tentukan image bagi setiap objek X yang diberikan oleh fungsi berikut. Okey, objek. Okey, dia suruh kita cari image. Image iaitu nilai objek dah diberi. Objeknya apa? Objeknya 3.
So apa nak buat? Kita gantikan saja X dengan 3. So 2 darab 3 tambah 7. 2 kali 3 6. 6 tambah 3 6 tambah 7. You dapat jawapan 13. Jadi objek dia 3. Image-nya adalah 13. Faham? Boleh? Mudah lagi kan? Okey, ni semua samalah, senang je, ganti je nilai. Cuma kalau dia dalam modulus, kamu gantikan nilai dan you check jawapan. Kalau jawapan dia negatif, contoh dekat sini kalau dia G2. So you akan dapat dia 2 kuasa 2 tolak 7. 2 kuasa 2 4 tolak 7 ialah negatif 3. Bila keluar dari modulus, jawapannya akan jadi positif. Faham? Boleh? Tolong jawab soalan D, F, H. Okey. Cari jawapan sekejap. Okey, apa jawapan D? Senang gitu, ganti nilai je kan? Siapa nak jawab D? D, F, H. Siapa nak jawab D? Ada dah dapat? Siapa dah dapat? On-kan mic, jawab je. 14 cikgu. Okey, D 14. Okey. F? Okey, betul. 14. Siapa tak dapat bagi tahu? Then F? F10 cikgu. Okay, good. Then G, H. 5. H siapa dapat? H dapat apa? Belum. Aisyah? H dapat apa Aisyah? 11. 11. Okay. So asal dia negatif 11 kan? So ingat bila modulus, so jawapannya jadi positif. Boleh? Christina okay? Christina okay? Ke dia chat. Camelia okay Camelia? Senang lagi kan? Okay, kalau ada masalah bagi tahu Okay, kalau dia bagi macam ni, ganti je. Okay, 2 sin X. Sin X, so tekan je kalkulator. 2 sin 30. 3 cos X, tekan je. 3 cos 60, tekan kalkulator. You dapat jawapan. Okay, so itu apabila objek diberi, kita nak cari image. Kali ni dia suruh kita cari objek apabila image diberi. Cari objek maksudnya kita cari nilai X. Kita cari nilai X. Okey, jadi kat sini image dia 4. Buat je lah 3X tolak 5. Image dia 4. Macam tu. So 3X sama dengan 9X, kita dapat 3. Maka objek kita adalah 3. Boleh? Kecuali kalau soalan itu dalam modulus. Contoh saya bagi soalan yang sama ni. Kalaulah soalan tu dia ubah. Okay, contoh soalan saya kat sini Fx sama dengan 3x tolak 5. Dia dalam modulus. Soalan kata cari objek bila image dia 4. Kalau dia dalam modulus, kamu kena buat 3x tolak 5 sama dengan 4. Maka you dapat 3x sama dengan 9. X-nya ialah 3. Dapat macam tadi. Satu lagi, kamu kena buat 3x tolak 5 sama dengan negatif 4. Okay. So you dapat 3x sama dengan negatif 4 tambah 5 sah. 1x-nya 1/3. Okay. Kenapa kita jadikan satu positif, satu negatif? Ini kerana kalau dia dalam modulus 4,
keluarkan jadi 4. Kalau dia negatif 4 dalam modulus, keluarkan pun akan jadi positif 4. Sebab tu, bila dia suruh cari objek, image diberi dan soalan dalam modulus, kamu kena buat 2 jawapan. Satu positif, satu negatif. Ada cikgu yang ajar dia tukarkan yang ini. Dia buat 3x tolak 5 sama dengan 4. Satu lagi dia buat negatif 3x tambah 5. Dia kekalkan 4. Dia akan ubah dia punya persamaan. So bagi saya ini sukar sedikit. Sebab kamu nak ubah dua tempat. Saya takut pelajar cuma fikir yang negatif dipositifkan. So saya takut pelajar buat begini. Ini salah. Jadi, apa yang saya buat, saya kekalkan persamaan. Yang saya ubah adalah image dia 1, 4, 1 negatif 4. Faham? Boleh Okey. Cuba buat soalan D dan F. D dan F. Okay. Okey, apa jawapan? Apa jawapan D? Satu. Okey, dah jawab. Okay. D, apa jawapannya? Satu, cikgu. Satu. Okey. Apa jawab soalan D? Jawapan satu. Soalan F? Faris? Faris, apa jawapan F? Faris? Faris? Faris pergi mana ni? Faris? Ya Allah, betul. Camelia, apa jawapan F, Camelia? Apa jawapan F, Camelia? Cikgu, saya tak buat lagi. Tadi Apa dia? Saya Apa dia? Saya tak buat lagi. Tadi Oh, tak buat lagi. Okey. Boleh faham tak nak buat? Kalau macam ni, okey bila awak on, suara saya dengar pula. Okey tak apa. Dia macam ni Jadi maksudnya sekarang dia kata fx sama dengan 5. Maksudnya fx tu ini kan. Jadi awak buat 3x tolak 1 sama dengan 5. Satu lagi awak buat 3x tolak 1 sama dengan negatif 5. Macam tu. Jadi awak akan dapat jawapan 3x sama dengan 6. X-nya ialah 2. Satu lagi 3x sama dengan negatif 4. Jadi X-nya negatif 4/3. Dapat 2 jawapan. Boleh ya? Kristina okey tak? Kristina?
Kristina okey tak? Okey Okey, good. Okey, Mak Rosa. Alia okey Alia? Alia Sofia. Okey, cikgu. Okey, Anis? Anis okey Anis? Okey. Hanin ada Hanin? Hanin ada tak Hanin? Hanin tak ada Sekejap Okey, awak buat dulu soalan G sekejap. Saya panggil Hanin sekejap. Soalan G Okey tak? Okey, cikgu. Dapat Boleh Okey, next. Saya teruskan. Cikgu, Ya. saya nak tanya soalan Okey. J. Soalan J, okey. Macam mana nak buat? Okey. Ni sama je. Kita gantikan X ni dengan 2P. Jadi kita dapat 3, 2P tambah 6 sama dengan P. Macam tu. Selesaikan. So, dapat 6P. Bawa sini, tolak P sama dengan negatif 6. So, 5P sama dengan negatif 6. P dapat negatif 6/5. Boleh? Okey, faham. Terima kasih, cikgu. Okey, yang F pun sama. FK sama dengan K. FK sama dengan K ini juga dikenali sebagai, dia tanya cari nilai apabila dia memeta pada diri sendiri, map into itself. So soalannya kita akan buat FK sama dengan K ke, FX sama dengan X ke, maksudnya objek dengan image benda yang sama. Itu yang dimaksudkan dengan memetakan pada diri sendiri. Boleh Okey, yang ni awak habiskanlah. Senang je. Sikit-sikit je ni awak buat sendiri. Okey. So, sekarang saya nak ajar kamu Mikael! Allah Akbar. Kenapa? Astagfirullah. Tutup dulu laptop tu. Tutup. Tak ada kelas kan? Belum lagi tutup. Terkejut saya. Dia pakai headphone. Dia bangun, dia tertarik. Hampir laptop tu terjatuh. Ya, Umi kata hampir. Hampir tu siapa dia? Anak-anak. Okey, tengok X tolak 2. Dah tutup laptop. Ada kelas. Okey, awak tengok fx, X tolak 2. Dia suruh buat daripada negatif 1, 3. Tolong tengok betul-betul cara nak lukis graf ni. Okey, apa yang perlu kamu buat? Kamu benakan jadual 3 kotak. Sini X, sini awak punya fx atau awak punya Y. Awak buat 3 macam tu. Okey, iaitu you ambil nilai paling kecil, negatif 1 Mikael. Dan yang paling besarnya 3. Dan satu lagi you letak kosong dekat situ. Boleh? Lepas tu kita gantikan negatif 1 dengan nilai X. Maksudnya you tengok negatif 1 tolak 2. Negatif 1 tolak 2 ialah negatif 3. Negatif 3 dia dalam modulus. So di sini 3. Boleh ikut setakat ni? Boleh Kalau tak boleh awak angkat tangan Lepas tu gantikan pula X-nya dengan 3. 3 tolak 2. 3 tolak 2, 1. Keluarkan tetap 1. Okey, kemudian satu lagi kita ambil X
Kita ambil equation kita, X tolak 2 sama dengan kosong. Jadi X kita adalah 2. So, jadi kita punya macam itu. Jadi, apa yang kita buat, X kita, ini paksi X kita letak sini negatif 1. Kemudian kita letak sini kosong kan. Kita buat anggaran lah, sini 2 dan sini awak punya 3. Untuk negatif 1, 3. Okey, 1, 2, 3 kita buat anggaran. Kan kita kertas bergaris kan. Buatlah baris 1, baris 2, baris 3. So, ini awak punya 3. Okey, kemudian kita ada 3, kemudian X kosong. Maksudnya pada X negatif 1, you tengok di sini, pada X-nya negatif 1, X-nya negatif 1, Y-nya adalah 3. X-nya negatif 1, Y-nya adalah 3. Dan X-nya 2, Y-nya kosong. X-nya 3, Y-nya 1. Ambil pembaris, gariskan. Itu graf awak. Boleh? Okey tak? Okey. Okey Jadi ingat, ambil nombor paling kecil, nombor paling besar. Okey, saya bagi lagi satu contoh. Tengok soalan yang ini. Okey, so you ambil dekat situ. Okey, kita akan ambil sama juga. Okey, sekejap ada orang masuk. Okey. Okey, so sini kita buat 3 kotak. Sini kita punya X, sini kita punya Fx. Ambil X paling kecil iaitu negatif 4. Dan dia kosong. Lepas tu, letak sini kosong. Okey, kemudian kita masukkan X kita dekat nilai X kat sini. Negatif 4. Negatif 4 tambah 3, negatif 1. Negatif 4 tambah 3 ialah negatif 1. Negatif 1 keluarkan modulus 1. So, sini 1. Lepas tu kita gantikan X dengan kosong. X kosong. Kosong tambah 3, 3. Satu lagi kita ambil X tambah 3 sama dengan kosong. Jadi X-nya adalah negatif 3. So, di sini negatif 3. Maka kita punya paksi X apa? Negatif 4, negatif 3 dengan kosong. Okey, jadi awak tengok dia kata nilainya sini 1, 2, letak 3. Macam tu. So, negatif 4, 1. Negatif 3, kosong. Kosong 3. Ambil pembaris, gariskan. Itu graf awak. Guna pembaris sebab dia adalah linear graph. Dia ada modulus, that's why graf kita pergi ke paksi X. Atas paksi X iaitu positive value sahaja. Okay, so tolong buat dekat saya soalan C dan E. C dan E. Buat sekarang. Okay, boleh tak?
Boleh? Cikgu tengah buat. Okey, okey tengah buat. Tak apa, tak apa. Siapa yang tak okey awak PM saya ya. Kalau mic tak okey. Okey. Siapa yang tak okey, saya akan okey. Korang buat terus. Oh, sorry. Yang okey teruskan. Yang tak okey tengok saya bagi kamu contoh untuk lakarkan. Okey, lakar lakar graf. Kalau soalan kata kat sini fx, contohnya jap. Okey. Contoh dia bagi kamu apa? 3x okey tolak 4. Macam tu kan. Jadi bila kita buat graf, contoh dia kata kita dia suruh kita buat daripada saya congak jap. Negatif 1 1. Okey. Saya nak daripada cos 1 sampai ke 5. Okey, sampai ke 5. 1 sampai ke 5. Okey. Jadi, apa yang kita buat di sini, you tengok, saya akan buat jadual. X dengan fx. Saya buat 3 kolom. Yang satu saya ambil nilai paling kecil 1 dan nilai paling besar 5. Satu lagi saya letak kosong dekat tengah-tengah ni. Okey, kenapa saya letak kosong ni? Sebenarnya saya nak cari titik reflect, titik pantulan. Okey, tengok 3 darab 1, 3. Gantikan X ni dengan 1. Okey, 1 ni masuk ke X, 3 darab 1, 3. 3 tolak 4, dapat negatif 1. Dia negatif 1, bila dia dalam modulus, keluarkan jadi 1. Kemudian kita gantikan pula, 3 kali 5. 3 darab 5, 15. 15 tolak 4. 15 tolak 4, 11. Keluar modulus, masih kekal 11. Dan satu lagi sebab dia modulus. Modulus ni maksudnya grafnya mesti ada titik pantulan. Kita nak cari titik pantulan ni tu dekat mana, sebab tu kita buat dia fx kosong. Kita nak tengok dia ni potong dekat paksi x dekat mana. So saya kosongkan fx. Jadi fx ni adalah 3x tolak 4 sama dengan kosong. Jadi 3x sama dengan 4. Maka x-nya adalah 4/3. 4/3. Jadi graf saya akan buat. Okey, paling kecil 1. Okey, sini kosong. Di sini 1. Kemudian 4/3. 4/3 letaklah lebih kurang dekat sini. 4/3. Satu lagi ialah 5. 1 dekat mana? 1 dekat 1. Buatlah anggaran 1. Okey, 4/3 dekat kosong. So, sini, sini. 5 dekat 11. Buatlah anggaran. Letak je lah 11 kat sini. So, sini 11. Macam tu. So, awak punya graf begini. Macam tu. Jadi, ini pantulan dia. Pantulan dia kamu kena cari sebab tu kamu kena jadikan fx kosong. Maksudnya, ini fx, ini x. Kita nak cari nilai x yang memberi fx kosong. Sebab tu kita buatkan satu kotak ni nilai dia kosong. Okey, boleh tak? Yang tak okey?
Okey, semua orang dah siap? Okey dah. Siapa yang belum? Siapa yang belum angkat tangan? Kalau ada yang belum saya tunggu. Kalau semua dah saya teruskan, saya tunjuk awak jawapan dia yang C ni. Okey, you punya jawapan ialah okey, you ada dia nak negatif 3, 1 kan? Okey, kosong tu berada dekat tengah-tengah antara kosong dengan negatif 1. So gambar dia atas sekali dekat sini ialah 5. Okey, sini 5. Untuk 1 dia dekat 3. 3. Macam tu. Okey, awak guna pembaris lah. Okey, ini awak dapat soalan soalan C. Manakala soalan E daripada negatif 3 sampai 3. Okey, negatif 3 sampai ke 3. Okey, dekat negatif 3 jawapannya dia dapat 2, sini 2. Di sini untuk 3 dia dapat 4, sini 4. Okey, dan satu lagi dia di sini ialah negatif 1. Macam tu. Okey, semua orang dapat Ada yang tak dapat tak? Kalau ada yang tak dapat, tolong angkat tangan. Kalau okey, saya tinggalkan. Jadi sebenarnya, kalau awak tengok ada orang dia akan buat, dia kata negatif 3 sampai 3, dia pergi buat jadual. Kan contohlah negatif 3 sampai 3 dia buat X, F, X. Dia pergi buat negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Tak payah. Faham? Tak payah. Sebab dia graf garis lurus. Cukup dengan 3 petak yang saya tunjuk tadi. Paling kecil, paling besar. Jadi awak akan buat sini X, sini F, X. You ambil 3 petak. Sini negatif 3, sini 3, bawahnya kosong. Faham? Boleh ya? Boleh cikgu. Okey, saya teruskan dengan masuk tajuk fungsi gubahan. Okey, sebelum saya masuk fungsi gubahan, okey, tak apa. Yang fungsi gubahan ni saya boleh teruskan. Okey, fungsi gubahan iaitu gubahan ni adalah gabungan dua fungsi. Dua fungsi. Kita boleh buat dua fungsi atau lebih. Tapi kita buat dua dulu kat sini. Okey, apa maksudnya kat sini? Awak tengok dia bagi F dengan G. Kita cari FG, kita cari GF. Okey, saya akan bagi contoh dulu. Awak tengok dekat sini soalan saya. Okey, yang pertama saya bagi kamu contoh. Saya bagi kamu Fx sama dengan 3x tolak 5. Saya bagi yang mudah dulu. Gx saya ialah 9 tambah 2x contoh. Soalan saya yang pertama, saya boleh suruh kamu cari FGX. Yang kedua, saya boleh cari GFX. Yang ketiga, saya boleh cari F kuasa 2 ke G kuasa 2 ke sama je. F kuasa 2X atau G kuasa 2X. Okey. Jadi apa yang perlu kamu buat dekat sini adalah kita akan tentukan manakah fungsi pertama. Okey, siapa yang kalau sekolah macam sekolah Tasik Puteri baru belajar tajuk ni. Okey, kalau sekolah lain mungkin dah lama belajar kalau cikgu kamu ajar kamu dari bab 1. Sebab sekolah saya tak ajar diorang dari bab 1, saya lompat-lompat. Jadi dekat sini awak tengok fungsi kita ada dua. 1F, 1G. 1G, 1F. Yang ini kedua-duanya F. Ini bermaksud begini. Macam tu. Okey, jadi dekat sini, apa yang perlu kamu buat adalah, kamu kenal pasti dulu mana fungsi pertama. Kenal fungsi. Kenal pasti mana fungsi pertama. Fungsi pertama adalah fungsi yang berada di sebelah kanan. Yang berada di sebelah kanan. Yang berada di sebelah kanan. Itu fungsi pertama.
Jadi kita masukkan dulu fungsi pertama F. Fungsi pertama kita adalah 9 tambah 2X. Yang ini G. Masukkan fungsi pertama kita 3X tolak 5. Yang ini F. Fungsi pertama kita F juga jadi 3X tolak 5. Okey. Bila saya terang dan kalau tak okey terus bagi tahu. Okey, sekarang awak tengok. Kalau tadi dekat atas ni ada 2 huruf. Ada F, ada G. Sekarang G dia kita dah gantikan masuk sini. Maksudnya dekat sini dah tak ada huruf G. Yang tinggal adalah fungsi F. Ini bererti kita tengok pada fungsi F sahaja. Kita akan lihat pada fungsi F sahaja. Apakah fungsi F? Fungsi F adalah 3. Fungsi F adalah 3X tolak 5. Kalau dia Fx, dia akan jadi 3x tolak 5. Kalau dia Fa, dia akan jadi 3a tolak 5. Sekarang dia F 9 tambah 2x. Maka dia akan jadi 3. Awak saya buat kat bawah dia. Okey, kat sinilah tak apa. 3x. Apa x? Kalau sini x, sini x. Kalau sini a, sini a. Tapi yang ini dia jadi apa? A bukan, X bukan, tetapi dia jadi 9 tambah 2X. Maka tempat X kita gantikan dengan 9 tambah 2X. Okey? Jadi kat situ tolak 5. Kita ganti tempat X. Jadi 3 darab 9, 27 tambah 6X tolak 5. Maka jawapan kita 22 tambah 6X. Okey, boleh kot? Okey, next kita tengok. Sekarang kita dah tak ada F sebab F kita dah gantikan. Maka kita tengok G. Apa G? GX 9X. Kalau GA, sini akan jadi 9 tambah 2A. Sekarang G 3X tolak 5. Maka 9 tambah 2X. X-nya akan gantikan 3X tolak 5. Kita ganti tempat X. Maka kita dapat 9 tambah 6X tolak 10. Kita dapat 6X tolak 1. Okey, setakat ni okey kan? Okey. Dan seterusnya awak tengok F kuasa 2. Kita tengok F. Apa F? F kita 3X. X kita apa? 3X tolak 5. Kemudian dia kata apa? Tolak 5. Tolak 5. Oh, hilang. Okey, so tolak 5. Jadi 3 kali 3, 9X. Tolak 15, tolak 5. Kamu dapat 9X tolak 20. Okey, boleh tak setakat ini? Boleh. Boleh Okey, itu contoh yang pertama, saya bagi yang mudah. Kita tengok contoh kedua. Contoh kedua, saya bagi soalan yang melibatkan pecahan. Okey, contoh kedua saya bagi Fx sama dengan 4x tambah 5 per 3. Hx sama dengan 2 per 3x tambah tak payahlah ada 2 pecahan, pingsan awak yang ni saya tak bagi pecahan lah. Saya bagi 2x tolak 7. Macam tu. Soalan masih sama. Saya cari Fgx. Saya cari Gfx. Kali ni saya cari G kuasa 2x. Fungsi pertama kita adalah G. Masukkan Fg. Masukkan G. 4x tolak 5 per 3. Fungsi pertama kita F. Masukkan F. F kita... apa benda saya buat G pula? Sorry. Tak ada G. Okey. Okey, dia H Okey, F. Saya nak buat F kuasa 2 lah kat sini sebabnya dia pecahan kan. Saya saja nak bagi pecahan dekat sini. So, saya buat kat sini soalannya F kuasa 2 juga. Okey. So, awak tengok FH. H kamu, jadi kat sini saya tersilap lah. Saya tersilap. Okey. Okey, dia kata FH. H kamu adalah 2x tolak 7. HF.
HF. So, HF. F kita adalah 4X tambah 5/3. F kuasa 2. F. F kita apa? 4X tambah 5/3. Okey. Next, kita teruskan. Awak tengok di sini, kita teruskan. So, awak tengok soalan di situ, dia kata apa? F. Kita tengok F. F kita adalah 4X. 4Fx 4x. So sekarang Fx, x kita adalah 2x tolak 7 tambah 5/3. So selesaikan 4 kali 2 8x, 4 kali 7 negatif 28 tambah 5/3. So you dapat di situ adalah 8x, okay, tolak 23/3. HF. H, you tengok H. HX. 2x. X kita 4x tambah 5/3 tolak 7. Darab dalam. So, you dapat 2 kali 4, 8x. 2 kali 5, 10/3 tolak 7. Ataupun awak samakan bawah ini per 1. Darab 3 supaya sama bawah. 8x tambah 10 tolak 21/3. So dapatlah 8x tolak 11/3. Boleh? F kuasa 2. F kuasa 2. Apa F? F kita adalah 4x. Apa X? X kita 4x tambah 5/3 tambah 5/3. Hati-hati. Bila ada macam ni, hati-hati sebab banyak sangat pecahan. 4 kali 4, 16x. 4 kali 5, 20. Dia per 3, ini 5/1 darab 3. Supaya sini jadi 15/3 bahagi 3. So, selesaikan 16x tambah 35 bahagi 3. Darab 3, bahagi 3 sama juga darab 1/3. Maka dapatlah 16x tambah 35/9. Boleh? Okey, banyak saya dah bagi contoh. Ada 6 contoh dekat situ. Okey, boleh tak agak-agak? Boleh tak kalau suruh cuba buat sekarang? Boleh cikgu. Okey. Okey, so kita tengok soalan. Okey, cuba buat soalan A dan B. A dan B.
Okey, jawapannya dapat 11 tolak 6x. Siapa tak dapat, awak angkat tangan. Saya akan terang. Okey. Okey, dah? Okey tak? Dapat tak? Dapat cikgu. Dapat ada tak yang tak dapat? Kalau yang tak dapat, angkat tangan untuk saya terang. Alhamdulillah. Semua dapat ya? Okey. Alhamdulillah. Cuba tengok kalau soalan itu diberi dalam pecahan. Soalan D dan F. D dan F. Okey, cuba buat. D dan F.
Okey, dapat. Okey, saya bagi jawapan. Jawapan D. 2 per X tambah 7. Dan F kamu akan dapat, F ni panjang sikit. Dapat tak? D tu. Siapa yang dah dapat? Angkat tangan. D. Dah, okey, good. Okey. Alhamdulillah. Okey, F negatif 2X kuasa 2 tambah 36X tolak 54 per X tolak 3 kuasa 2. Dapat? Okey, siapa yang tak dapat? Macam tu. Okey. Siapa yang dapat? F. Ada yang dapat atau tak F? Yang dapat angkat tangan F? Tak ada. Sebab apa? Pecahan. Okey, tengok Saya buat F. Tengok yang F. Dia kata GF. Saya buat sebelah sini lah GF. Jadi saya masukkan F. Apa F? F saya adalah 2X per X tolak 3. Okey, habis. Apa G? G adalah X kuasa 2. X saya adalah 2X per X tolak 3 kuasa 2. Tolak 6. Okey. Jadi saya selesaikan dekat sini sebab dia kata kat sini GFX. Ini FX kita. So saya pun selesaikan. Jadi saya akan dapat 2X kuasa 2. You dapat di sini adalah 4X. Okey, 4X kuasa 2 per... Okey, ni X ni kita kuasakan 2 macam biasa. X tolak 3, dia kuasa 2 kan? Okey, kalau kuasa 2 ni, maksudnya sekarang awak tengok di sini, saya nak expand ataupun saya kekalkan dia kuasa 2 supaya dapat jawapan seperti ini. So, kat bawah ni akan X tolak 3 kuasa 2. Dia tolak 6. 6 ni 6 per 1. Sebab saya nak jadikan 1, maka saya akan darabkan dengan X tolak 3 kuasa 2. Jadi, saya akan dapat 4X kuasa 2. Ini akan jadi per X tolak 3 kuasa 2 tolak 6. Okey, yang ini saya expand dulu. X kuasa 2. Ingat cara cepat. X kuasa 2. Ingat X tolak 3 kuasa 2. X kuasa 2. Dapat X kuasa 2. X darab negatif 3 darab 2. Negatif 6X. Negatif 3 kuasa 2. Bila kuasa je mesti positif. Negatif 3 kuasa 2, 9. Maka kita selesaikan di sini. 4X kuasa 2 tolak 6X kuasa 2 tambah 36X tolak 54 per X tolak 3 kuasa 2. So, 4X kuasa 2 tolak 6X kuasa 2 dapatlah yang sini. 36 tolak, maka dapat jawapan dia. Boleh? Mungkin awak sangkut dekat sini tadi. Betul tak? Cikgu, Ya? boleh ulang tak kenapa darab X dekat 6 tu? Dekat 6. Okey, sebab 6 ni 6 per 1. Kan dia macam ni. Tengok, saya gunakan. Okey, tengok saya buat dekat atas ni. Saya guna warna lain. Okey, tengok saya buat warna biru. Kat atas ni tadi, kita dah expand. Ini kan kita kuasa 2. So, kita dapat dia 4X kuasa 2. Kan? 2X kuasa 2. So, yang bawah ni, kan dia X tolak 3 pun kita kena kuasa 2 sebab dia kurungan macam tu, kuasa 2. So, dia kuasa 2. Dia tolak 6. 6 ni 6 per 1. Saya nak samakan bawah. Maka saya akan darabkan supaya sama bawah. So, saya darablah X tolak 3 kuasa 2. Jadi, yang atas ni pun saya darabkan dengan X tolak 3 kuasa 2. Jadi, hati-hati tak boleh darab 6 darab X. Tak boleh. Sebab dia kuasa 2. Maka, saya dapat 4X kuasa 2. Bawahnya dah jadi sama. X tolak 3 kuasa 2. Tolak 6, you kena expand dulu kuasa 2 ni. So, X kuasa 2, maka dapatlah yang ni tadi. Faham? Okey. Okey, cikgu. Sebab kita nak samakan bawah tu. Kalau awak tak nak samakan bawah, jawapan awak akan jadi macam ni lah. Awak akan dapat 4X kuasa 2 per
X tolak 3 kuasa 2 tolak 6. Awak buat macam tu. Tapi bila awak buat macam ni, macam dia tak cantik lah, tak komplit. Sebab dia tak jadi satu je. Faham Okey, sebenarnya setara, sama je tu. Okey, yang ini sama sahaja. Okey, yang ini sama saja. Okey, tapi awak tengok kalau dia bagi macam ni, HG2, ada orang dia buat gabung dulu H dengan G. Kalau saya takkan gabung dulu. Sebab bila gabung, contoh kamu tersilap gabung dekat sini, habis semua. So kalau saya, awak tengok soalan ini, kalau tengok soalan F ni tadi, kalau dia bagi kamu GF2. Jadi, lebih mudah kamu satu cara. Kamu buat siap-siap dapat jawapan. Ni jawapan kamu. Kemudian kamu masukkan 2. Tapi kalau saya takkan buat macam tu. Apa yang saya buat, saya akan gantikan F2 dulu. F2 jadi 2 darab 2 bahagi 2 tolak 3. 2 4 baik. So dapat negatif 4. Jadi F2 negatif 4 bermakna F2 negatif 4. So buat G pula. G apa? Negatif X kuasa 2, negatif 4 kuasa 2 tolak 6. So dapat 16 tolak 6, dapat jawapan 10. Siapa yang buat ini dulu pun boleh. Buat dulu dah siap-siap, baru masukkan 2. Tapi kamu rasalah mana yang mudah, nak buat warna biru ke warna merah baru masukkan nombor 2. Hello? Faham tak maksud saya? Respon seorang faham ke tidak apa yang saya maksudkan? Faham. Faham Jadi dekat sini kamu tengok dia kalau dia bagi nilai untuk yang ni topik seterusnya kita kena gantikan nilai. Jadi maksudnya kalau saya balik tadi soalan ni tadi, kalau soalan F ni saya jadikan dia GF2. Satu cara awak buat GF siap-siap, dah dapat awak masukkanlah 2. Maksudnya dekat sini kalau awak tengok dekat situ, kita gantikan dekat GF tu dengan 2. So maksudnya kat sini negatif 2, ni 2 kuasa 2 tambah 36 darab 2 tolak 54 bahagi 2 tolak 3 kuasa 2. Awak tekan kalkulator. Maksudnya awak dah buat ni. Dah buat warna merah-merah ni semua. Lepas tu baru masukkan nombor 2 dekat warna biru ni. Tapi kalau saya takkan buat itu. Saya akan buat yang saya petakkan ni. Iaitu kalau dia kata GF2, saya masukkan 2 dekat F dulu. Saya dapat jawapan. Lepas tu GF, F2 ialah negatif 4. Masuk pula negatif 4 dekat G. So warna biru ini lebih mudah. Faham tak? Jadi gunalah warna biru ni, tak payahlah guna warna merah ni. Warna merah ni betul tapi lambat dan takut silap. Okey, cuba buat soalan ADE. Adik. ADE. Okey, buat. Senang je tu.
Okay, siapa dah dapat? Boleh angkat tangan? Okay, dapat Okay, nombor 2 ni saya bagi jawapan. So, kalau yang tak, ni senang je pun kan. Ganti nilai je. Okay. So, yang ini you dapat jawapan 78. Yang ini D F2 tolak X dapat negatif 3. GH negatif 2. Sini awak dapat negatif 5. Dapat tak? Siapa tak dapat jangan angkat tangan. Okey, semua okey? Saya teruskan Ni senang ni, nanti buatlah ni sikit-sikit ni. Macam ni. Yes. Kalau macam ni tak ada apa pun. Awak buatlah G kuasa 2. Maksudnya awak gabungkan dulu G dengan G. Lepas tu awak samakan dengan H. Apa dapat jawapan X? Cuba buat. Boleh tak buat soalan J ni? J, jagung. Cikgu, Ya? Ya? yang soalan tadi tu tak dapat lah. Yang mana? A, D, E. Yang tu. Yang mana? Semua? Semua. Okey, tengok Dia kata G2. Awak masukkan dulu G2. Jadi 1 tolak 5, 2 kuasa 2. Okey, hati-hati tau. Dia ni 1 tolak bukannya 10 kuasa 2. 2 kuasa 2, 4. 4 dan 5, 20. So, dapat jawapannya negatif 19. G2 negatif 19. Sekarang buat H. H, G2 negatif 19. Buat macam tu. Jadi, H kita apa? 2 tolak 4 darab negatif 19. So, tekan kalkulator. 19 darab 4. So, dapat 76. 76 tambah 2, 78. Okey. Kalau yang ini, dia kata F kuasa 2 negatif 3. F kuasa 2 maksudnya F negatif 3. Buatlah 2 tolak X. X kita negatif 3. 2 tolak-tolak jadi dapat jawapan 5. Maksudnya F5. Buat pula 2 tolak 5. Sebab X kita 5 dapat negatif 3. Okey? Okey tak? Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Siapa yang bertanya? Macam suara Nabi. Izul. Oh, Izul. Alah, hai. Izul. Kakak kau sihat, Izul? Duduk, Izul. Sihat. Okay, salam kat dia. Okay, buat J. Okay, angkat tangan. Apa tanda angkat tangan? Angkat tangan tu kenapa?
Tak boleh buat ke? Boleh buat. Okey. Boleh buat. Boleh. Boleh. Okey. Okey, dapat tak J? Siapa dapat angkat tangan? J? Dah dapat Okay, good. Empat Okay, good. Siapa yang tak dapat? Angkat tangan. Tak dapat. Okey, tengok Apa maksud dia? G kuasa 2. G kuasa 2, buat dulu G dengan G. G masuk G. G apa? 2X tolak 3. G kuasa 2. Tengok G. 2X. X kita apa? 2X tolak 3. Tolak 3. So, you dapat 2 + 2, 4X tolak 6 tolak 3. Kita dapat 4X tolak 9. Okey, sekarang ni saya nak tanya, siapa yang masih tak faham kalau nak bawa GH, HG yang masih tak faham? Angkat tangan. Tak ada. Okey. So, sekarang ini kita punya G kuasa 2. Kita dapat 4X tolak 9. Dia kata G kuasa 2 iaitu 4X tolak 9 sama dengan HX. HX kita adalah 1 tolak 3X. Jadi X dengan X himpunkan 4X tolak jadi 7X sama dengan 1 tolak bawa sana tambah 10. Jadi X-nya 10/7. Clear? Boleh? Okey, dekat page ini banyak soalan tau. Sampai soalan J. Awak mesti cuba buat semua. Kalau awak boleh cuba buat semua, awak tak ada masalah dah nanti. Boleh? Okey. Buat satu lagi soalan. Cuba buat soalan J ni. Pecahan ni. J. Cuba buat J. Banyak kisah hari ni. 11,000. Ya Allah hilang. Okey. Soalan J. Dapat jawapan tak? Siapa nak bagi jawapan J? J pula. I? Siapa dapat? Faiz? Faiz, apa jawapan I, Faiz? Faiz? Tengah buat cikgu. Okey. Cikgu, Ya.
Tadi cikgu kata J. J dah siap dah. Saya suruh buat. Oh ya. Yeah. Tu J saya dah buat dah. Ni I. Okey, dah dapat dah. Apa jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Ya, -1/2. Boleh ya? Okey? Okey. Semua okey? Semua dah okey? Awak habiskan ni semua ni banyak ni. Aisyah okey tak Aisyah? Aisyah. Okey cikgu. Okey Okey. Izul dah boleh? Okey? Izul. Tak cikgu. Tak. Okey, yang mana tak? Tak apa Izul. Yang mana tak Izul? Yang ni tak? I tu. Yang I tu. Yang you? Yang you okey. I tak okey, you okey. Okey. I okey, you tak okey. Okey, tengok GH3. Sorry, H-3. Izul, kat sini mana fungsi pertama Izul? G ke H? Izul? H. H. Jadi kita buat H dulu. H tu dia kata gantikan dengan -3. Jadi dekat X ni kita ganti dengan -3 tambah 1 bahagi -3 tolak 5. -3 tambah 1 kita dapat -2. Bahagi -3 tolak -5 dapat -8. So kita kecilkan dapat 1/4. So kat sini bermaksud kita dah ada G, H-3 kita adalah 1/4. Maka kita buat pula. Tengok G. Apa G? GX 2X. Sekarang GX, X-nya 1/4. Maka 2X, X-nya ganti 1/4. Tolak 1. Tu dia. Jadi kita dapat 1/2 tolak 1. Dapatlah -1/2. Okey Zul? Boleh? Okey cikgu. Okey. Hanin, Hanin okey Hanin? Hanin? Hanin okey tak? Faris? Faris, Hanin ada tak? Hanin tadi ada dah kata. Faris okey tak Faris? Okey cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey
Okay, next. Okay, awak tengok ni. Yang ini, tapi saya tak nak buat hari ni. Saya nak buat dulu yang ini. Saya langkah yang ini dulu. Iaitu saya nak buat sonsang dulu. Supaya mudah untuk awak buat yang ini nanti. Okay, yang sonsang ni, iaitu muka surat... Sekejap kat mana dia kat sini? Ni dia. Okay, saya nak buat sonsang dulu. Yang sonsang ni sebab dia lebih mudah. Lepas dah tahu sonsang, yang sana nanti mudah. So, awak tengok sonsang tu dia macam ni. Dari A pergi B, kita gunakan F. Dari A pergi B, kita gunakan F. Maksud dari A pergi ke B, guna F. Tapi kalau B pergi A, maka kita jadi negatif F. Sonsangan. Iaitu F lawan dia 1/F. 1/F juga ditulis sebagai F kuasa negatif 1. Okey. F, okey, jadi 1/F adalah F kuasa negatif 1. Macam tu. Okey. Jadi, macam mana nak buat sonsang? Awak tengok dekat sini dia ada tunjuk. Okey, saya akan tunjuk cara saya untuk sonsang. Okey, tengok betul-betul. Okey, saya bagi contoh. Saya bagi GX sama dengan 3X tolak 5. HX sama dengan 6 tolak 2X. Okey, saya nak cari inverse of GX. Saya nak cari inverse of HX, songsangan. Okey, kemudian contoh. KX adalah 5 3x per 6. Okey, apa lagi? Kalau contohnya kat sini, HX saya 9x tolak 5 per 7x. Soalan nak inverse of KX, soalan nak inverse of HX. Okey, tengok Jadi inverse ataupun sonsang. Apa yang perlu kamu buat? Kamu buat macam ni, andaikan atau let Y ataupun andaikan Y sama dengan, ambil persamaan ini 3X tolak 5. Dia Y dalam sebutan X. Ini pun sama, let Y equals to 6 tolak 2X. Ini pun sama. Semua buat macam tu. Okey, ini mesti wajib buat. Buat andaikan ataupun Y sama dengan 5. Okey, sekejap. Yang pecahan nanti dulu. Saya ada cara. So, sekarang ni, dia Y dalam sebutan X, kita kena ubah X dalam sebutan Y. So, Y tambah 5 per 3 sama dengan X. Okey, ataupun sebenarnya tadi kan dia Y, ini bawa sini jadi Y tambah 5, 3X jadi bawa bawah. So, inverse of GX awak adalah X tambah 5 per 3. Yang ini pun sama. Y tolak 6 sama dengan negatif 2X. Jadi X kita Y tolak 6 per negatif 2. Jadi songsangan HX, Y tadi tukar kepada X. X tolak 6 per negatif 2. Kalau awak tengok, kita ada 3 benda dekat sini. Kita ada 3 benda dekat sini. Ada 1, ada 2, ada 3. Daripada 3 ni, ada 2 yang bernilai negatif. Jadi, kita tak nak banyak-banyak negatif. So, kita ubah. Kita boleh tukarkan yang negatif jadi positif. Yang positif jadi negatif. 6 tolak X per 2. Boleh tak setakat ini untuk 2 contoh ni? Boleh? Boleh. Hello? Boleh Okey, ini untuk yang pecahan. Bila pecahan, tolong tengok betul-betul. Okey, yang pecahan. Awak tengok saya guna warna hijau. Yang pecahan, saya akan buat contoh macam ni. Saya punya A ialah A, B, C, D. So, songsangan A, saya akan susun yang mula-mula A ni mesti ada X, C ni mesti ada X. First column mesti ada X. Jadi, songsangannya akan tukar tempat. D pergi tempat A, D, X. A pergi tempat D. B dengan C akan tukar tanda. Kalau dia positif jadi negatif, kalau dia negatif jadi positif. Macam tu saja.
Okey, jadi apa yang awak nak kena buat bila dia dalam bentuk pecahan, first step, susun. Awak susun, cara susun iaitu awak susun dulu nombor yang ada huruf. Nombor yang ada huruf akan duduk dekat kolom pertama. Ni dia. Jadi, saya akan susun dia jadi 3x tambah 5/6. Yang ini saya akan buat andaikan y sama dengan 9x tolak 5/7x. Macam itu. Faham? Faham tak setakat ini? Faham, cikgu. Okey. Kemudian awak tengok A dengan D saya kata tukar tempat. So 6x. Turun bawah 3 dia positif. 5 maka dia jadi negatif 5. Terus dapat jawapan. Yang ini pun sama. Tukar tempat. Tapi dekat sini tak ada apa-apa. Bila tak ada apa-apa tak bolehlah naikkan apa-apa. Bermakna ke atas tinggal hilang. 9 turun bawah, 9. Dia negatif 5, maka dia jadi positif 5. 7x akan jadi negatif 7x tambah. Ataupun awak boleh susun 5/9 tolak 7x. Okey? Okey, saya bagi lagi satu contoh. Soalan saya, fx sama dengan 6 tolak 3x per 2x tambah 7. Tengok ya, saya akan buat let y equals to, saya susun. Negatif 3x tambah 6 per 2x tambah 7. So, jawapan inverse of fx saya, okey, 3a dengan d. Ini a, ini d. Tukar tempat. So, sini jadi 7x. Ke bawah tolak 3. Tukar tempat tu maksudnya, kalau dia positif, pergilah dengan positif dia. Kalau negatif, pergilah dengan tanda dia sekali. Yang 6 akan jadi tolak 6 akan jadi tolak 2x. Jadi awak tengok kat sini kita ada 4 nombor. Yang negatif banyak sangat. So, saya boleh ubah. Yang negatif jadi positif 7x per 2x tambah 3. Okey, saya bagi lagi satu contoh. Gx sama dengan 4x tolak 3 per 6 tolak 2x contoh. Jadi ingat, bila saya susun, let y, susun dulu 4x tolak 3 per negatif 2x tambah 6. Tukar tempat, 6 bagi ke 4, so 6. 4 bawa turun. Tukar tanda, negatif 3 jadi positif. Negatif 2 jadi positif. So, itu jawapan saya. Faham tak guna cara cepat tu? Kalau awak tak guna cara cepat ni, panjang berjela awak tahu tak? Okey, kalau awak tengok soalan ini, kalau awak nak buat, ni dia akan buat macam ni. Ini tukar y negatif 2x tambah 6 sama dengan 4x tolak 3. Negatif 2x y tambah 6y sama dengan 4x tolak 3. X dengan x himpunkan 2x y tolak 4x sama dengan negatif 3 tolak 6y. Faktorkan x. Negatif 2y tolak 4 sama dengan negatif 3 tolak 6y. X sama dengan negatif 3 tolak 6y bahagi dengan nilai ini. Baru dapat jawapan. Jadi dia panjang berjela. Masa buat-buat yang ini, sangat dikuatiri kamu tersilap positif, negatif. Okey, siapa ada soalan angkat tangan? Tak ada. Okey, good. Alhamdulillah. So, kita cuba jawab soalan. Okey, saya nak awak cuba jawab soalan C dan D. C dan D. Cuba buat dulu C, D. Senang je. Daging.
Okey tak? Okey, apa jawapan C? Dengar tak budak kecil jawab respon kuat dengan korang. Aku panggil banyak kali. Okey, apa jawapan C? Seronok dengar budak kecil-kecil PDPR. Cikgu, saya nak pergi toilet. Tengok. Berlawan-lawan jawab. Berlawan jawab. Siput, cacing. Kau dengar lah Mikael je belajar. Kau aku tanya, diam je. Okey, apa jawapan C? Zaim? 4 tolak X per 5. 4 tolak X per 5. Okey, D. Izul. Izul. 4x tolak 2 per 7. Pandai. Oh, dia agaknya korang gitulah. Masa dah nak habis tu baru enjin panas. Okey. So, kita bagi lagi pecahan-pecahan. Aku suka sangat bagi korang pecahan. Soalan F. Soalan J. F dan J. Buat. Okeylah. Okeylah F dan J. Mana dia? Okey, F dan J. Nak dekat sinilah H dan J. H dan J. Buat H dan J.
Okey. Dapat tak? Jawapan H. Dapat. Okey, apa jawapan H? Apa? 4/5 tolak X. 4/5 tolak X. Okey. Jawapan J. Aisyah boleh bagi jawapan tak Aisyah? Boleh cikgu. Okey, apa dia Aisyah? J Apa? inverse function of Hx equal to 7x tambah 2 7 per 2 per tambah 2 per 2 tolak 4x. 2 tolak 4x. Okey. Okey, good. Okey Jadi kan sebenarnya yang ini senang je kan. Jadi awak tak payahlah buat yang tadi macam kalau dia buat yang panjang-panjang tu. Tapi make sure dia susun. So dalam kes soalan ni dia senang dah sebab dia dah susun. Ni tinggal tukar je negatif 5x. Okey. So bawa turun. Jadi takkan jadi tambah 3 tolak 2 tolak 4x. Nampak banyak negatif awak ubah. Macam tu. Boleh Okey, siapa yang masih tak okey? Angkat tangan. Yang tak okey. Ada tak? Siapa yang masih tak okey dengan inverse? Okey Okey, good. Alhamdulillah. Okey, saya nak bagi tahu dekat sini. Kalau awak tengok soalan-soalan pecahan, kalau awak perasan, awak perasan dekat pecahan, ni dia tak bagi kan. Yang ini dia akan bagi kat sebelah tu x not equals. Kenapa dia ada bagi tahu kat sini x not equal, yang ini tak ada? Yang ni dia tak apa. Okey, yang ini tak apa sebab dia ada nombor kat luar ni. Okey, yang ini kenapa dia bagi syarat x not equals? Okey, apa maksudnya kat sini? Siapa tahu? Siapa boleh bagi tahu saya? Kenapa ada syarat x not equals to ini? X not equals to ini. Kenapa agak-agak? Cuba cerita. Siapa tahu? Dapat tak? Okey Yang kat sini ni sebenarnya soalan akan kata tau. Find the value of x. Cari nilai x untuk undefined function iaitu fungsi yang tidak tertakrif. So, apa yang perlu kamu buat untuk cari yang x not equals tu? Kamu akan ambil yang kat bawah ni. Yang bawah ni apa? 4x. 4x tolak 5 awak buat sama dengan kosong. Maka 4x ialah 5, x-nya adalah 5/4. Sebab tu dia bagi tahu x not equals to 5/4. X tidak boleh 5/4. Yang bawah ni awak tengok 4x tambah 7. Awak buat sama dengan kosong. Jadi x sama dengan negatif 7/4. X-nya tak boleh negatif 7/4. Kenapa? Sekiranya kamu letak juga dengan nilai yang dia kata tak boleh, dia akan menghasilkan jawapan kosong. Dia akan menghasilkan jawapan kosong. So, sekiranya dia menghasilkan jawapan kosong, dia pecahan. Pecahan, kalau kita bahagi dengan kosong, apa jadi dengan kalkulator kamu? Meletup kalkulator kamu. Jadi kat sini soalan akan keluar. Contoh dia kata tahu. X not equals to K. Find the value of K. Dia suruh cari nilai K. So caranya bila soalan kata X not equals to K, find the value of K. You ambil yang bawah. You buat dia sama dengan kosong. Maka X-nya kita akan dapat nilainya 3. Ini dia juga dikenali sebagai, dia kata cari nilai X untuk fungsi tidak tertakrif. Undefined function. Boleh? Jadi untuk pecahan dia akan ada soalan, akan ada syarat dekat tepi tu. Boleh? Okey, setakat ni okey? Setakat ni okey? Boleh? Okey tak? Okey, boleh tak? Boleh. Ada. Okey. Jadi awak okey, dengan sini you tengok dia aktif pula hari ni ya. Okey, kat sini gx sebab cikgu dia nak pindah tu. Okey, gx x tambah 1/2. Dia kata inverse of g2. Samalah dengan tadi. Sonsangkan dulu baru masuk nilai. Okey, boleh tak cuba buat soalan? Saya suka pecahan. Buat soalan F dan G. F dan G. F dan G. Cuba buat.
Pensel warna? Tu, bawah tu. Bawah buku awak. Banyak semua Umi dahsyat. Apa jawapan F? Siapa dah dapat? Ada orang tak ni? Okey Zeti. Lambat. Anis, apa jawapan F Anis? Anis. Anis. Anis mic okey tak? Ke mic tak okey? Anis? Ada 18 orang tapi senyap. Woi korang. Yang Apa yang? Yang F dapat yang Ya yang. Cukuplah sepanggil aku yang F sekali je. dapat Okey yang. negatif 3. Okey negatif 3. Okey. Yang F negatif 3 ya yang. Yang G yang? Tak dapat lagi. G kosong cikgu. G kosong. Sia-sia je belajar. Penat-penat jawapannya kosong. Siapa tak dapat markahnya kosong. Siapa tak dapat kosong markahnya kosong. Cari jawapannya kosong. Siapa tak dapat markah dia kosong. Siapa dah dapat buat H pula. Pastikan semua orang dapat G tu kosong supaya tak markah jadi kosong. Mikael, what are you doing? Cikgu, Ya. H 40 ke 11. Apa dia? Dapat apa? H? 40
11. 40/11. Yes. Okey. Okey, orang lain? Macam mana dapat 40/11? Okey, inversekan dulu. So inverse ni sama juga. Jadi inverse of H kat sini you mesti buat sini tau. Ni mesti buat ni dia secara kebetulan tak payah nak susun apa-apa. So dia kekal macam ni. Jadi terus dapat inverse of H X kamu adalah okey, sama dengan ini tukar tempat negatif 7X per tambah 6 tolak jadi tambah 5 tolak X. Macam tu. So gantikan dengan negatif 5. Negatif 7, negatif 5 tambah 5 bahagi negatif 5 tambah 6. Okey, dapat berapa tadi? 40/11 kan? So 7 kali 5 3, so dapat 40/11. Okey, lain dapat tak? Orang lain dapat ke tidak? Orang lain okey? Okey, go. Okey boleh Okey, jap. Kita tengok satu lagi ni. Negatif 11. Okey, siapa yang tak dapat kosong soalan G? Siapa tak dapat kosong untuk soalan G? Dapat Okey, ada masa lagi sikit. Saya cuba ajar dulu yang atas ni. Kalau tak okey nanti, kita sambung untuk kelas satu lagi nanti. Okey, tengok apabila tengok ini. Okey, kalau awak tengok dekat sini, fungsi dah diberi. Okey, you tengok soalan ni. F, G dan F diberi. So, apa yang tak ada? Apa yang tak ada? G. G yang tak ada. So, awak ingat. Okey, awak nampak ada F dan FG. Kita akan songsangkan yang huruf sama. So, dalam kes ini huruf sama adalah huruf F. Okey, huruf samanya adalah huruf F. Maka, saya akan songsangkan F. So, you akan tengok situ, let Y equals to 2X. Maka, Y per 2 adalah X. Oh, sorry. Jadi, you punya inverse of Fx adalah X per 2. Kamu nak cari G. So, kamu kena susun huruf yang sama bersebelahan. Inverse F, F, G. Kenapa? Sebenarnya inverse F adalah 1 per F. Lepas tu sini F, G. F dengan F habis. Maka dapatlah G sebab kita nak cari G. Okey. Jadi sekarang inverse F, FGX dah diberi iaitu 4X tolak 1. Jadi inverse F kita adalah X per 2. X per 2. X kita apa? 4X tolak 1. So, you dapat kat sini inverse F ini, maka jawapan kamu untuk GX adalah 4X tolak 1 per 2. Okey? Okey, tak apa. Relax. Saya bagi contoh seterusnya. Tengok. Saya bagi kamu contoh yang soalan B. Tengok soalan B. You tengok di sini. Saya huruf apa yang sama, dia tak kisahlah. Kalau G yang sama, G lah. Kat sini F yang sama. So, saya songsangkan F. Let Y equals to 1 per 5X ataupun X per 5. Okey? Jadi, awak akan dapat 5Y adalah X. Maksudnya, songsangan F awak adalah 5X. Huruf yang sama duduk bersebelahan. Okey, F, G, X. Jadi, FG adalah fungsi pertama kita sekarang, iaitu 1 tolak 4X. Okey, apa inverse F? Inverse F kita adalah 5X. X kita 1 tolak 4X. Maka jawapan kita 5 tolak 20X. Itulah awak punya GX. 5 tolak 20X. Boleh ikut tak setakat ini? Okey, saya bagi lagi satu contoh. Tengok. Okey. Okey, you tengok ni. Yang sama huruf G. Yang sama huruf G, maka saya akan songsangkan G.
So, saya akan buat like y equals to 2x plus 7. So, y tolak 7 sama dengan 2x. Maka x saya adalah y tolak 7 per 2. Maka inverse of gx saya adalah x tolak 7 per 2. Sebab tu saya ajar kamu sonsang dulu tadi. Okey, lepas tu sampai sini huruf yang sama bersebelahan. Jadi FG, so sonsangan G. Sekarang sonsangan G lah fungsi pertama saya. FG, sonsang G adalah X tolak 7 per 2. FG saya adalah 7X. So X saya X tolak 7 per 2 tambah 6. So selesaikan. 7x tolak 49 per 2 tambah 6. Ini per 1 darab 2 darab 2. So 7x tolak 49 tambah 12 per 2. Maka jawapan dekat sini kamu dapat ialah, okey, jawapan terakhir kamu 7x tolak 37 per 2. Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Boleh tak? Oi! Boleh cikgu. Yang lain senyap je. Okey, tak apa. Mungkin dah terjam kepala. Okey, saya stop dekat sini untuk hari ini. Untuk next class, saya akan refresh balik yang ini. Next class, saya akan refresh balik yang ini dan kita akan terus buat soalan-soalan tajuk fungsi. Jadi habis tajuk fungsi. So insyaAllah kita jumpa hari Isnin pagi. Bermakna minggu depan kita ada 2 kelas. Satu Isnin, satu lagi Rabu macam biasa. Tapi Rabu tu saya kata buat pagi kan? Betul tak? Minggu depan. Kita dah raya ke? Dah lepas raya kan? Oh, raya pun dekat rumah. Makan ketupat. Okey, boleh? Minggu depan Isnin belum raya. Kita raya Selasa kan? Oi, Tak tahulah cikgu. Tak tahu raya Okey. Sebelum raya tu kan 10 Zulhijjah. So sunatkan berpuasa sebelum 10 Zulhijjah tu. Kan duduk kat rumah bukan buat apa pun. Daripada makan je besarkan badan banyak sangat kan. So sama-sama lah puasa sunat. Boleh? Tak ada duit, korang tak ada duit lagi nak berkorban tak boleh. Jadi berkorbanlah makanan. Tak payah makan. Okey, boleh? Okey? Saya tak terbangun sebelum subuh. Hihi. Apa dia? Tak terbangun sebelum subuh. Tak terbangun sebelum subuh. Apa pula engkau makanlah sebelum tidur. Alasan. Habis kalau bulan tak puasa. Tak tahan cikgu. Tak tahan cikgu. Habis kalau bulan puasa tu macam mana? Itu bangun sebelum subuh. Kunci jam, niat ya Allah bangunkan aku nak bangun tahajud. Ni sah-sah tak tahajud lah Zaim ni. Aku pesan suruh tahajud. Minggu depan cuti ya. Minggu depan cuti sekolah. Tapi sebab minggu lepas kan kita ada kelas yang saya buat sekerat je sebabnya hujan tu. Jadi tak apalah saya bagilah ekstra satu masa satu kelas. Jadi kita akan buat hari Isnin. Memang cuti sekolah. Jadi bolehlah buat Isnin pagi. Hari Rabu tu puas raya kedua. Tapi tengoklah nanti kalau nak pergi beraya. Katakan nak pergi beraya tak nak buat kelas. Nanti Bapa bagi tahulah. Kan? Tapi hari Isnin tu kita on kelas. Okay? Hari Isnin tu kita on kelas. Nanti Zaim bangun pagi sebelum subuh. Buat tolak tahajud. Lepas tu sahur. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum. Solat asar jangan lupa. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.